fasa dan panjang gelombang bagi suatu gelombang melintang. Okey, bila sebut gelombang melintang, awak perlu tahu takrifat. Apa dimasukkan dengan gelombang melintang. Okay, takrifat. Kemudian contoh. Okay, apa contoh bagi gelombang melintang? Okay, boleh kita recap balik yang dipelajari pada kelas sebelum ni. Apa masuk ataupun takrifan gelombang melintang? Okay, siapa boleh bagi tahu? Ahmad Fahrin boleh? Ahmad Fahrin. Ataupun saya tanya pelajar yang tak ada dalam kelas sebelum ni. Okay, untuk kelas hari ini saya akan habiskan awal sikit untuk bagi laluan kepada pelajar yang belum selesaikan saringan minda sihat. Sekejap ya, saya tengok untuk kelas sebelum ni. Abdul Aziz, boleh jawab? Gelombang melintang Apa dia? ialah gara-gara Boleh ulang balik? medium gelombang melintang ialah gara-gara medium bergetar pada arah yang berseringan dengan arah perambatan gelombang. Okey. Azim kata darah medium bergetar berseringan dengan arah gerakan gelombang. Okey, saya tanya pendapat seorang lagi. Siapa saja? Lukmanul. Okey, Lukmanul Hakim. Kelas sebelum ni Lukmanul Hakim masuk 10 minit je. Maksudnya Lukmanul masuk 10 minit dah faham dah. Okey, jadi saya nak tanya ni. Okey, Lukmanul Hakim. Ya saya cikgu. Okey. Kelas sebelum ni kenapa masuk 10 minit je? Saya hampir tertidur. Ya, hampir tidur. Maksudnya kelas saya tak menarik lah. Bosan kan? Kita apa? Saya kan ni tunggu kelas cikgu waktu setengah jam tu. Lepas tu tertidur. Okey, apa masuk gelombang melintang? Saya terjaga. Muhammad Aidin. Cikgu. Apa masuk gelombang melintang? Gelombang melintang. Ha. Arah-arah medium getar pada arah yang serenjang dengan arah perambatan gelombang. Okey. Gelombang melintang, kita boleh bagi takrifan, getaran zarah media berserenjang dengan arah perambatan ataupun arah pergerakan gelombang. Okey. Kemudian contoh gelombang melintang. Okey, siapa boleh bagi contoh? Okey, saya tanya. Diri daripada puncak dan lembangan yang berturutan. Contoh. Gelombang radio. Gelombang radio. Okay, ataupun contoh yang mudah kita nampak gelombang air. Okey. Kalau kita lihat daripada profil gelombang ni, kedudukan X dan X1 dan X2 adalah sefasa.
Begitu juga X3 dan X4. Okey, sefasa maksudnya kedudukan yang sama. Okay, kalau lihat Y1, Y2 dan Y3, ia juga adalah sefasa. Begitu juga dengan Z1, Z2 dan Z3. Jadi ketiga-tiga titik Z adalah sefasa pada kedudukan yang sama. Okay, sebab saya nak awak faham istilah. Okey, kemudian kita pergi pada takrifan. Okey, panjang gelombang. Panjang gelombang jarak antara dua titik sefasa. Okey. Kalau lihat titik sefasa X1, X2, X3, X4. Okey. Jarak antara dua titik sefasa, tetapi ada satu kata lagi di belakang dia, berturutan. Sefasa berturutan. Okay, jadi kalau X1 yang sefasa dengannya secara berturutan ialah X2. X2 sefasa berturutan ialah X3. Jadi jarak antara X1 dan X2, jarak antara X1 dan X2 ini kita panggil sebagai apa? Panjang gelombang. Okey. Saya nak beritahu, jika ditanya dalam exam, kamu diminta melabelkan, saya nak kamu tandakan seperti mana saya tunjukkan. Ini dah lebih dah silap. Okey, sampai sini je. Okey, saya nak awak tanda macam ni. Jika diminta labelkan. Kalau awak tanda sebegini, contohnya, saya buat antara X3 dan X4. Okey, buat macam ni. Awak tak dapat markah. Awak tak akan dapat markah. Sebab tu calon SPM biasanya kadang-kadang dia rasa dia dapat jawab. Dia tanya, okey, saya dapat jawab cikgu. Tapi bila keluar result, orang lain dapat A, dia dapat A terbelah. Sebab apa? Cara menjawab salah. Cara menjawab salah. Okay, sekali lagi saya terangkan. Cara nak jawab, kalau dia minta labelkan panjang gelombang, sila guna kaedah seperti saya tunjukkan dengan tulisan warna biru ni. Okay, kaedah yang ni. Jangan guna yang di sebelah kanan ni. Salah. Okay. Ini saya tak langsung saya dah terangkan cara menjawab soalan peperiksaan. Okey. Itu adalah dari segi panjang gelombang. Okey, kemudian kalau terlihat tanda A ni. Okey. Yang diwarnakan merah ni adalah titik ataupun kedudukan keseimbangan. Kemudian gelombang bergerak ke atas. Okey, dilabelkan A itu ialah sesaran maksimum. Ini adalah sesaran maksimum. Okey. Apa yang ditunjukkan oleh sesaran maksimum? Kita recap balik. Sesaran maksimum adalah amplitude. Jadi, amplitude kita boleh takrifkan sesaran maksimum dari kedudukan keseimbangan. Okey, kedudukan keseimbangan tandakan dengan garis berwarna merah tu. Jadi, X1 adalah kedudukan maksimum. Begitu juga dengan Z1. Ini juga amplitude. Jadi awak boleh tandakan sama ada daripada kedudukan keseimbangan ke titik X1 ataupun daripada kedudukan keseimbangan ke titik Z1. Pun tak ada masalah. Boleh pilih salah satu. Ataupun ke X2
pun tak apa. Okey, itu tarifan bagi amplitude. Okey, kemudian kalau kita lihat bagi gelombang membujur ada kawasan regangan dan kawasan mampatan. Okey, kalau lihat apa dilabelkan oleh P1, P2, P3 dan P4. Keempat-empat titik tersebut berada pada fasa mampatan. Jadi mampatkan. Molekul-molekul dimampatkan. Q1, Q2 dan Q3 pada fasa regangan. Fasa mampatan dan fasa regangan. Jadi jika kita diminta melabelkan panjang gelombang, kita cari satu titik, kita cari dua titik yang sefasa dan berturutan. Faham ya? Dua titik yang sefasa berturutan ataupun bersebelahan. Okay, sebagai contoh kat sini dia ambil P1. P1 sefasa dengan P2. Okay, jadi jarak ini adalah panjang gelombang bagi gelombang membujur. Okey, katakan saya tak suka guna P1, kawasan P1. Saya nak guna kawasan Q. Okey, jadi panjang gelombang daripada Q1 contohnya okey, ke Q2. Ini adalah panjang gelombang. Okey, katakan Q pun saya tak nak guna. Saya guna kawasan lain. Tak ada masalah. Okay. Katakan nak guna garis ni. Okay, garis ni. Yang mana sepasar dengan dia? Itu garis ini. Pun tak ada masalah. Asalkan dua titik sefasa berturutan ataupun dua titik sefasa bersebelahan. Okay, boleh faham tak? Ada soalan? Ada yang tanya? Tak ada? Nabi ada tanya? Nabi masuk 4 minit je. Kelas. Tak ada? No Elisa. Bisa masuk kelas saya 5 minit je. Kemudian keluar. Okey. Tak ada soalan. Lihat rajah 5.15. Okey, ini dalam kutipan awak. Profil suatu gelombang melintang pada suatu ketika dan profil gelombang tersebut selepas tempoh masa yang sama dengan tempoh di gelombang itu. Okey, jadi profil gelombang pada suatu ketika kemudian selepas masa T. Selepas T, di mana T ialah suatu tempoh. Okay, gelombang bergerak dan sampai di sini. Okay. Kemudian daripada rumus laju sama dengan jarak dilalui bahagi masa. Okay, kalau kita lihat gelombang bergerak daripada sini ke sini, jarak dilalui adalah sama dengan panjang gelombang dan masa diambil ialah T besar, iaitu tempoh gelombang. Maka tergantikan dalam rumus ini. Saya besarkan. Okay, jarak dilalui, lambda. T ialah masa. Dan kita boleh manipulate rumus ini sebagai 1/T darab lambda. Okay, dan F frekuensi adalah sama dengan 1/T. Jadi daripada tarifan sebelum ni, frekuensi sama dengan
bilangan ayunan lengkap dalam masa 1 saat ataupun seringkasnya 1 bahagi dengan tempoh. Okay, jadi tergantikan F sama dengan 1/T ke dalam rumus ini, maka terdapat V sama dengan F lambda. Di mana V adalah halaju, F ialah frekuensi, lambda ialah panjang gelombang. Okay. Berdasarkan pengalaman saya saya jumpa seorang pelajar calon SPM, dia dapat 99%. 99% ni SPM sebenar. Dia hilang 1 markah. Kat mana? Bila ada rumus ni. Dia hilang markah bila ada soalan rumus ni. Tak mungkin rumus ni terlalu mudah, jadi kecuaian berlaku. Dicuai menggantikan nilai yang betul ke dalam rumus. Dan menulis jawapan akhir. Jadi dia hilang 1 markah kat sini. Jadi dia hilang 1 markah. Jadi markah penuh dia 99%. Kalau tidak dia dapat 100%. Soalan yang susah dia dapat jawab. Tapi soalan yang ini mudah, dia cuai. Okey. Kemudian apa yang tajuk utama saya nak masuk hari ini ialah melakar dan mentafsirkan graf gelombang. Melakar dan mentafsirkan graf gelombang. Okey, zarah-zarah panjang gelombang itu berayun ke atas dan ke bawah sekitar kedudukan keseimbangan. Okey, kalau kita wakilkan, ini adalah zarah-zarah dalam medium. Zarah-zarah dalam medium. 2 jenis graf boleh lukis untuk perubahan sesaran zarah gelombang. Kita boleh lukis 2 graf. Iaitu graf pertama ialah graf sesaran melawan masa dan graf sesaran melawan jarak. 2 graf ini sesaran lawan masa, sesaran melawan jarak. Okey, lihat graf pertama, graf sesaran lawan masa. Paksi Y adalah sesaran. Paksi X adalah masa. Sesaran. Okey, jadi pun ada dalam konteks. Paksi Y sesaran, paksi X adalah masa. Dan bagi graf sesaran masa, kamu nak tahu apakah maklumat yang boleh kita dapat daripada graf ini. Di mana graf sesaran lawan masa memberi ataupun membolehkan kita mendapat maklumat mengenai ciri-ciri gelombang. Yang pertama, kita boleh tentukan amplitude. Bagaimana untuk tentukan amplitude? Amplitude ialah sesaran maksimum. Jadi, daripada graf sesaran masa, daripada paksi X, sesarannya adalah kosong. Kalau terlihat, bila dia naik ke atas, sesaran bertambah sehinggalah titik ini. Ini adalah sesaran maksimum ke atas. Ini adalah nilai bagi amplitude. Kemudian kalau lihat pada bahagian ini sesaran maksimum ke bawah. Ini juga adalah amplitude. Jadi nilai amplitude kita boleh dapat daripada graf berdasarkan nilai sesaran maksimum pada graf. Ini adalah amplitude. Nilai ini mewakili amplitude. Kemudian
kita boleh dapat tempoh. Tempoh daripada graf ini kita boleh ambil, kalau kita lihat titik yang sepasar daripada puncak ke puncak ataupun daripada lembah ke lembah, ini juga tempoh, ataupun daripada titik keseimbangan kepada titik keseimbangan bersebelahan yang sefasa. Ini adalah, ataupun masa diambil untuk menghasilkan satu kitaran lengkap. Daripada takrifan, tempoh masa diambil untuk menghasilkan satu kitaran ataupun satu ayunan lengkap. Contoh katakan dia bermula di sini. Bermula di sini dia berayun ke atas, kemudian ke bawah dan balik pada titik asal. Itu adalah tempoh bagi satu ayunan. Jadi jarak daripada mula ke akhir itu adalah tempoh. Okay, ataupun sambil titik lain. Saya pandang dulu. Okay, katakan bermula daripada, okey, sinilah. Okey, bermula dari situ. Dia bergerak ke bawah, naik ke atas, kemudian balik ke sini. Okay. Jadi, masa diambil daripada katakan A ke B, itu adalah tempoh ayunan ataupun tempoh gelombang. Jadi kalau diminta labelkan tempoh, kamu boleh labelkan. Ini adalah tempoh. Kamu boleh ambil mana-mana bahagian. Ataupun daripada puncak ni. Daripada sini, dia bergerak ke bawah, kemudian balik ke titik asal. Okay, ini adalah tempoh. Okey. Ada yang nak tanya? Okey. Jadi setakat ni maklumat yang kita boleh dapat daripada graf sesaran masa, amplitude dan tempoh. Dan maklumat ketiga ialah frekuensi. Di mana apabila kita dapat tempoh, maka kita boleh dapat nilai frekuensi iaitu F sama dengan 1 bahagi T. Apabila kita dapat nilai bagi tempoh, secara tak langsung kita boleh dapat nilai bagi T. Okay. Ini graf yang pertama. Okay. Graf yang kedua, okay, graf sesaran melawan jarak, iaitu pada paksi Y adalah sesaran, pada paksi X ialah jarak. Okay, jadi dalam bahagian gelombang ni, jika keluar soalan, awak kena perhatikan betul-betul graf yang diberikan. Sama ada graf sesaran lawan masa ataupun sesaran lawan jarak. Okey. Bagi graf sesaran lawan masa, sesaran lawan jarak, maklumat yang boleh kita dapat daripada graf ini ialah panjang gelombang dan juga amplitude. Okey, panjang gelombang dan juga amplitude. Okey, panjang gelombang kalau lihat kat sini boleh diambil daripada dua kedudukan sefasa yang bersebelahan dan amplitude adalah sesaran maksimum.
Dua maklumat bagi graf sesaran jarak ialah gelombang dan juga amplitude. Okey. Kalau lihat kat sini menyatakan laju gelombang V sama dengan F lambda. Kita boleh hitung daripada maklumat yang diperoleh dalam graf sesaran lawan masa dan sesaran lawan jarak. Bagi kedua-dua graf ini, kita boleh tentukan hal laju ataupun laju gelombang dengan menggunakan rumus V sama dengan F lambda. Okey. Kalau kita lihat graf pertama, kita boleh tentukan nilai bagi frekuensi, dan graf yang di bawah ni kita boleh tentukan nilai bagi lambda. Jadi daripada kedua-dua graf ini kita boleh kira laju bagi gelombang dengan menggunakan rumus V sama dengan F lambda. Okey, ini modul awak. Okey, modul-modul ni saya harap awak lengkapkan sehingga tajuk yang telah dipelajari. Okey, saya nak lihat contoh soalan. Okey. Lihat contoh soalan yang ni. Itu seutas tali direntangkan di atas lantai. Satu penghujung tali tersebut digoyangkan dengan frekuensi 8 Hz. Graf di bawah menunjukkan sebahagian pergerakan tali dalam suatu masa. Okey, kalau lihat kat sini graf sesaran lawan jarak. Okay, kita lihat balik apa yang boleh kita dapat daripada graf sesaran lawan jarak, iaitu amplitude dan panjang gelombang. Okey, kat sini ditanya tentukan amplitude. Okey, jadi kita ingat balik amplitude ialah sesaran maksimum daripada kedudukan keseimbangan. Okay, bukan seimbangan, bukan sesaran maksimum. Jadi berdasarkan graf ini sesaran maksimumnya ke atas sebanyak 0.5 meter. Ke bawah pun 0.5 meter. Jadi nilai bagi amplitude 0.5 meter. Okey, kemudian bahagian B, panjang gelombang. Panjang gelombang bagi graf sesaran jarak, kita ambil jarak antara dua titik sefasa bersebelahan. Okey, contoh kita boleh ambil daripada sini ke sini. Ini adalah lambda. Itu lambda sama dengan 1.2 tolak 0.4. Iaitu 0.8. Dan kalau lihat unit adalah meter. Jadi 0.8 meter. Okey, jadi terdapat amplitude panjang gelombang.
Okey. Dan seterusnya laju gelombang. Laju V sama dengan F lambda. Okay. V sama dengan F lambda. Dalam soalan dia dah bagi frekuensinya 8 Hz. Jadi tergantikan 8 darab dengan panjang gelombang. Panjang gelombang di sini ialah 0.8. Jadi akan dapat jawapan 6.4 meter per saat. Okay, ini contoh soalan yang biasa ditanya dalam bahagian B dan bahagian C. Soalan pengiraan ringkas yang bernilai sekitar maksimum 5 markah. Maksimum 5 markah. Okey, ada soalan? Cikgu, Ya saya. kalau amplitude tu kita buat negatif 0.5 boleh ke? Tak ada masalah sebab tanda negatif positif itu hanyalah arah je. Arah sesaran. Okay. Tapi biasanya kita guna positif lah. Kalau negatif pun tak apa. Masih dimaafkan dalam SPM. Tapi di sekolah saya tak bagi. Sebab kita ambil jalan selamat. Okay, boleh ya? Sebab apa saya kata negatif boleh? Sebab daripada tarifan, amplitude ialah sesaran maksimum. Bila sebut sesaran, dia ada arah. Sesaran maksudnya positif yang mempunyai magnitude dan arah. Jadi tanda negatif tak ada masalah. Okey. Okey, soalan nombor 5. Okey, saya bagi masa 3 minit untuk jawab. Okey, ada yang dapat? Yang pertama dia nak amplitude, yang kedua tempoh, yang ketiga frekuensi. Mudah wali. Okey, mudah wali ada? Oh, cikgu, mudah wali dia berak cikgu. Ha? Saya jawabkan A boleh cikgu? Okey, A apa? A 10 meter. 10? M 10 M. 10 meter. Okey. Mudah wali kata A 10 meter. Helmi?
Muhammad Helmi. Ya cikgu. Okey, A berapa? Ya A. Berapa jawapan untuk Ikut. bahagian A? Ataupun setuju dengan Mudawali? Tak sure cikgu jawapan dia. Ha? Apa? Tak sesuai? Rasa betul ke? Betul. Kita tanya orang lagi. Tanya pelajar perempuan pula. Nur Atirah. Saya cikgu. Okey. A berapa? 10 cm. 10 cm. 10 m. M. Sorry. M. Maknanya sambung dengan Mudawali. Betul. Okey, tempoh Tempoh saya dapat 0.4. 0.4. Unit? Unit dia saat. Okey, 0.4 saat. Okey, terlihat jawapan. Okey, betul. Amplitude kita ambil sesaran maksimum sama ada ke atas ataupun ke bawah, iaitu 10 meter. Tempoh kita ambil titik yang sefasa. Mula pada sini dia bergerak sampai ke sini. Okay, masa dia ambil ialah 0.4 saat. Jadi 0.4. Dan frekuensi, bila kita dah dapat tempoh, kita boleh kira frekuensi menggunakan rumus F sama dengan 1/T. Jadi kita gantikan T yang diperolehi tadi 1 bahagi 0.4, jadi frekuensi 2.5 Hz. Kalau lihat, fizik sebenarnya mudah je. Yang penting awak kena faham betul. Saya rasa lebih mudah daripada matematik. Sebab tu dalam exam biasanya, kalau saya nak tengok kebolehan awak, saya akan bandingkan dengan matematik tambahan. Okay, saya akan bandingkan markah awak dengan markah matematik tambahan. Kalau markah matematik tambahan awak teruk, markah fizik saya boleh agak. Lepas tu kalau awak perhatikan, cikgu yang mengajar fizik, kebanyakannya dia mengajar matematik tambahan. Macam contoh di sekolah kita, Cikgu Hunah. Cikgu Hunah ajar fizik dan ajar matematik tambahan. Saya je ajar fizik dan tak ajar matematik. Saya mengajar matematik tambahan ialah saya rasa 18 tahun ataupun 10 tahun yang lepas. Yang lain semua fizik. Dan saya dah mengajar fizik 20 tahun lah. Dua saya dah. Okey. Ada soalan mengenai graf sesaran jarak dan sesaran masa. Bagi graf soalan berbentuk macam ni, awak kena faham apa yang diwakilkan oleh graf tersebut. Ataupun apa maklumat yang boleh kamu dapat daripada graf. Jadi aku kena praktis. Aku kena tengok graf, cuba fahamkan. Jangan sesekali hafal. Okay, jangan sesekali hafal, tapi cuba fahamkan. Okey, ada soalan? Tak ada. Ini saya cadang untuk habiskan awal. Boleh ya? Okey, jadi sebagai latihan, saya nak jawab dalam modul soalan nombor 1 sehingga nombor 4. Okey, nombor 3 dan nombor 5 saya dah bagi jawapan. Dan juga sila lengkapkan modul untuk bahagian-bahagian sebelumnya. Okay, contohnya, ini lengkapkan apa saya telah terangkan tadi, graf sesaran masa,
amplitude, A amplitude, dan T ni apa maksud dia, dan F sama dengan 1 bahagi T. Apa maksud dia? Okey, seterusnya lekapkan modul daripada bahagian-bahagian yang sebelumnya. Cuma bahagian eksperimen ni awak tinggalkan dulu, tak apa. Eksperimen contohnya, okey, eksperimen ini, panjang gelombang, menentukan panjang gelombang, frekuensi gelombang dan juga laju gelombang. Yang ini sebenarnya kita boleh, kalau di makmal kita boleh tentukan dengan menggunakan tangki riak. Okay, menggunakan tangki riak. Kalau dalam makmal, kalau perasan ada satu bekas yang dalamnya diisi air, kemudian ada lampu di atas. Itu adalah tangki riak. Dalam fizik, saya letak sebelah kanan makmal. Kalau perasan lah. Okey, ini tak apa, saya akan terangkan kemudian. Okey, ini saya nak awal lengkapkan. Takrifan, puncak, titik pada gelombang dengan sesaran positif maksimum. Kemudian, lembangan, titik pada gelombang dengan sesaran negatif maksimum. Okey, itu dari segi takrifan. Okey, ini juga contoh-contoh bagi setiap gelombang, dan saya harap yang ini pun nak baca sebab ini sebenarnya modul ni saya rasa bagus untuk awak sebagai rujukan awak. Okey, sebelum saya berhenti di sini, ada apa-apa soalan saya buka. Kita ada masa 5 minit lagi. Dan selepas ni saya galakkan mereka yang masih belum melengkapkan program yang dianjurkan oleh kaunselor, sila berbuat demikian. Itu saringan minda sihat. Okey, ada soalan? Tak ada, Cikgu. Tak ada. Jika tak ada, okey, kita berhenti di sini. Dan terima kasih kerana menghadiri kelas pada hari ini. Dan sesudahi dengan Assalamualaikum dan boleh bersolat. Salam. Terima kasih, cikgu. Terima kasih.